Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara Al-Fadhil Ustaz Hanafi, seluruh pengusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz Hanafi ni dia tenaga mubaligh. Mubaligh ni pendakwah yang duduk di bawah MAIPS, Majlis Agama Islam Perlis. Dengar dia bercakap tu kita tahu dia bahasa dia lain sikit. Ustaz Hanafi ni dari Kemboja, betul? Jauh orang Kemboja, international ni. Jawatan kuasa masjid, pertama saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian menerima program kita ataupun lawatan kita ni. Saya tahu musim ni susah sikit, PKP ni, tapi kalau kita tak mulakan nanti macam sunyi, langsung tak mula. Kita dah boleh Jumaat, dah banyak kali Jumaat dah, dan kita telah luaskan Jumaat. Ada cadangan supaya Jumaat dibuat beberapa kali, maksudnya selepas satu sesi dibuat sesi yang lain. Itu dibincangkan di peringkat Malaysia, mufti-mufti bincang. Cuma kebanyakan mufti-mufti tak setuju kerana kata ruang masih ada. Ruang masih ada, penjarakan dibuat, ruang masih ada, sampai di luar pun boleh solat lagi. Jadi tak perlu diulangi. Maksudnya kalau nak, bukan ulang, tak perlu dibuat banyak sesi. Kalau kita pergi ke negeri-negeri Europe, di Eropah, ataupun kita pergi ke UK pun, saya banyak di sana juga, dia tak cukup ruang solat dah. Dia solat Jumaat yang pertama, habis keluar selapis, masuk sesi yang kedua pula. Kalau tidak, ruang tak cukup. Tapi kita kata di Perlis ni insya-Allah cukup kot. Jarak telah diringkas, disingkatkan, didekatkan, dan kemudian boleh solat sampailah ke Padang tu boleh. Melainkan hujan lah. Kalau hujan tak apalah. Sebab tu semua orang bawa sejadah masing-masing. Maka tidak ada alasan bagi satu orang mukallaf yang cukup syaratnya, yang tak terhalang oleh apa-apa halangan pentadbiran SOP, wajib kepadanya untuk hadir Jumaat. Tu kena pesan kat kawan-kawan kita. Dia tak, aku tak pergi, tengok 2-3 minggu je kot. Tak boleh lah, dia wajib datang. Pasal tak ada halangan dah untuk dia datang. Dan kita dapati masih lagi ramai orang yang tak datang. Dia buat tanya pula, boleh pergi dah kah? Kan? Padahal semua dah tahu boleh hadir Jumaat, bukan boleh, wajib hadir Jumaat. Mungkin orang tanya pasal apa 18 tahun tak boleh. Yang tu ijtihad pemerintah. Sebab kita bimbang kalau 18 tahun ke bawah ni budak-budak sekolah. Takut kalau dia, na'udzubillah, kalau dia terkena, dia pi ke sekolah sehari ni, bawa balik ke sekolah dia. Jadi kita kira 18 tu kita ambil hak balik, hak nak ujung lah dalam mazhab Hanafi dan seumpama Malik, seumpamanya ada berbagai kaul yang ambil yang lewatkan sedikit. Itu tujuan dia daripada tu. Yang pasal 18 ya? Pasal nak selamatkan sekolah, takut kalau terkena. Ni pun kita tak pasti lagi, mudah-mudahan selamatlah, kita doakan. Kerana bila orang luar, pelajar-pelajar masuk universiti, semua masuk daripada negeri luar, akan masuk semula ke Perlis. Maka sebab itu masih kita berhati-hati dalam hal ni. Tak apa, masjid tuan-tuan ni Masjid Ibnu Sina. Ada permohonan masjid tuan-tuan ni
untuk ditukar nama. Ada atas beberapa perkara lah, tapi ada dibincangkan lah, saya tak boleh sebut pasal dia tak rasmi lagi. Tentang nama baru ke apa, kemudian akan diisytiharkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tadi petang tadi ada orang hantar satu video, jadi saya tengok video negeri mana ada tok syekh dia ke apa, dia ambil berkat, dia duduk tempat tinggi, dipijak kepala pengikut dia tu, dijurih kaki dia, mereka ambil ayat tu lah. Dan kebetulan saya duk tengok tadi ada orang duk tanya saya juga, kenapa ada orang boleh terpengaruh benda-benda macam ni? Manusia ni tuan-tuan pelik, dia boleh terpengaruh benda macam ni. Dulu kalau tuan-tuan masih ingat Ayah Pin ni tak apalah kan, baca pun tak apa nak berhenti, baca surah Abang pun terkalih. Tapi ada pengikut dia macam-macam, artis lah, macam-macam orang ikut. Agama-agama ataupun ajaran-ajaran yang sesat dan salah, antara ciri dia, dia akan mengagungkan pemimpin agama tu. Itu nak membezakan dengan ajaran Islam. Dia akan mensucikan pemimpin itu di peringkat sampai nak jadi macam Tuhan, atau seolah-olah kalau jelmaan Tuhan. Itu yang kita tengok, kebanyakan menyembah pengasas. Hal ini tidak dapat dipahami oleh manusia melainkan apabila mereka mempelajari ilmu tauhid. Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dia meriwayatkan bahawasanya ahlul kitab daripada Najran mari jumpa Nabi SAW. Tanya Nabi, ya Muhammad, aturidu an na'budaka kama ta'budun nasara Isa bin Maryam? Wahai Muhammad, kau mau supaya kami sembah engkau macam mana orang Kristian sembah Isa bin Maryam ke? Nabi dengar. Ini wakil ahlul kitab ni, orang pandai kitab lah, orang yang baca kitab. Ini saya nak sebut ni, tuan-tuan perhati elok-elok, apa beza manhaj ahlus sunnah ni dengan selain daripadanya. Bila tuan-tuan tengok ada orang, bila dia dakwah, dia jadi tok guru ke, dia jadi tok syekh, dia kira nak angkat diri dia bagi tinggi, pengikut tu kalau boleh duk makan bekas dia, minum bekas. Apa beza dia? Nabi kata, ma'azallah an na'buda ghairahu wa ya'mura bi'ibadati ghairihi wa ma bidzalika ba'athani wa ma bidzalika amarani, kata Nabi. Nabi kata, ma'azallah, maha suci Allah, untuk aku nak suruh orang sembah selain daripada Allah dan menyuruh orang beribadat selain daripada Allah. Bukan itu diangkat, dihantar aku, dan bukan itu disuruh kepada aku. Allah turun firman-Nya di dalam surah Ali Imran. Allah kata, ma kana li basharin an yu'tiyahumullahu al-kitaba wan nubuwata, al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an yattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apa maksudnya? Maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Tak patut
Tak wajar bagi satu manusia yang Allah bagi kepadanya kitab, hikmah, yakni kepahaman dia, dan nubuah, kenabian, thumma yaqula linnas, kemudian dia kata pada manusia, kunu ibadan li min dunillah, kamu semua sembah aku selain daripada Allah. Walakin, kata Allah, tetapi kunu rabbaniyina, kamu kena jadi rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Rabbani ini banyak makna dia. Salah satu makna dia, rabbaniyin maksud al-ulama, al-fuqaha, al-hukama, al-atqiya, banyak dia mana. Ulama, alim, faqih, dan juga menjadi sadah, menjadi pemimpin, menjadi ulul amri, yang menguruskan urusan orang dengan kepahaman yang betul tentang agama. Tu rabbaniin. Walakin kunu rabbaniin, kamu kena jadi rabbaniin bima kuntum tuallimunal kitab, dengan apa yang kamu ajak orang tentang kitab, wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kamu belajar, kata Allah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaban, dia tak suruh kamu ambil malaikat dan nabi jadi tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, adakah mungkin dia akan menyuruh kamu dengan kekufuran setelah kamu menjadi orang Islam? Sebab itu Nabi SAW jaga masalah ni. Bila orang duk mai duk angkat Nabi bagi tinggi sangat ni, Nabi kata la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah ana abduhu wa qulu Abdullah wa rasul. Jangan kamu melampau kepada aku seperti mana melampaunya Kristian kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdullah, sesungguhnya aku ni hamba Allah. Wa qulu Abdullah wa rasuluh, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sebab itu kita sebut Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan Rasulnya. Pasal apa dia sebut hamba tu, sebut Rasul cukup? Takut manusia ni dia suka nak lajak. Pasal dia dah lajak dah kepada Isa bin Maryam, dia tengok lain sikit, dia lajak. Dan apabila orang tu tidak ikhlas mengajak kepada tauhid, dia suka orang lajak ni. Kalau boleh orang duk besarkan dia, duk cerita tentang mimpi dia, duk main minum ayak kaki dia, ayak tangan dia, dia syok. Dia nak besarkan diri dia. Nabi daripada awal nak elak benda ni. Bukan Nabi tak ada keberkatan, ada. Bukan tak boleh tabarruk dengan asar Nabi, dengan ada. Tapi jangan melampau, berlebih-lebih. Sebab tu kita sebut selalu Abdullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Dan Allah seringkali apabila sebut tempat-tempat yang menunjukkan kehebatan, Allah sebut dia hamba. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Dia tak kata menjalankan Muhammad. Pasal ni ajaibnya cerita ni. Daripada jalan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ni manusia tak boleh buat. Takut kita duk sangka Nabi ni super power dia. Dia tak kata yang menjalankan Rasulnya atau menjalankan Muhammad, yang menjalankan hambanya. Supaya kita tahu Muhammad hanyalah hamba. Sebab apa? Sebab nak jaga tauhid. Nabi Nuh alaihi salam selepas Nabi Adam, kata Ibnu Abbas, 10 kurun Nabi Nuh datang. Sebab manusia mula melakukan syirik.
Macam mana syirik dah? Baca surah Nuh. Pagi-pagi tu imam kita dah baca. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apa Allah kata? Wa qala Nuhun, kata Nuh, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhan, mereka melawan aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu, dan mereka ikut orang yang hartanya wa waladuhu, dan anaknya tidak menambah harta dan anaknya melainkan kerugian. Wa makaru makran kubara, mereka buat perancangan yang besar. Apa perancangan mereka? Dia perancang, dia ni geng-geng hak kepala masam ni lah, hak orang awam ni dia ikut. Jenis yang kepala dalam masyarakat ni, dia kata la tadharunna alihatakum, kamu jangan tinggal Tuhan-Tuhan kamu, wala tadharunna waddan wala tadharunna waddan wala suwa'an wala ya'uq wala ya'uq wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tanggai waddan, lagi wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala dan suwa'an wa yaghuth ya'uq dan nasra. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, jangan kamu tinggal hak lima ni. Waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa, nasra. Lima ni siapa? Kata Ibnu Abbas, lima ni hadhil asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Idza halaku, bila mereka dah mati, orang saleh ni, orang baik, ulama, fa auha syaitanu ila qaumihim, syaitan bisik kepada kaum mereka. Apa syaitan bisik pada kaum mereka? Syaitan kata, ni macam ni, mereka ni dah mati, hampa dah tak ada tokoh dah, isu hampa tak ingat ajaran dia apa. Lah ni hampa pergi buat patung, tak mana tempat hampa majlis-majlis hampa tu, letaklah patung tu. Bukan apa, bukan nak sembah, tapi nak ingat kepada ajaran tu. Jadi buatlah ada patung waddan, yaghutha, kan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa, nasra. Jadi bila mai duduk dalam majlis ni, inilah tokoh-tokoh kita dulu ni, banyak berjasa pada kita, mengajak ajaran agama kat kita. Tak apalah peringkat dia apa, mati dah peringkat orang tua-tua tu. Mai nak cucu bila masuk tengok, tunduk sikit hormat. Ni tutul alim ni. Mai generasi yang lain akhirnya sembah. Mari Allah kena hantar Rasul nak pergi sesat. Asalnya adalah orang saleh, bukan asal orang jahat. Tuan-tuan pernah tengok ada tokong hak bubuh lebay atas kepala, dilangkaui dah situ. Ada orang bukan Islam, tokong, saya pergi tengok di Penang ada satu, buah lebay untuk minta nombor ekor. Bila nak minta nombor ekor, kawan nak minta tu pun kena pakai lebah juga. Hormatkan tuan alim tu. Sesat.
kufur. Ini bukan cerita baru. Ini cerita kekufuran yang awal. Kaum Nabi Nuh. Bermula daripada nak hormat orang alim. Sebab tu kita ni berpada-pada. Dan peralih ni, pada peralih ni tak angkat sikit. Tok Syekh ni tengok nuri tempat-tempat lain tu. Oh, Tok Syekh dia mai pakat du pegang kaki lah apalah. Kita mana ada. Kita hati-hati dengan ni. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dalam sebagian qiraat dia baca wuddan. Nabi SAW kata ini. Dan Ummu Salamah apabila dia cerita, dia pergi ke Habasyah, dia balik cerita kat Nabi, dia tengok banyak patung-patung, lukisan-lukisan di gereja. Nabi cerita, hak tu punca dah. Mati orang soleh, buat gambar. Sebab tu agama ni dia mengajar kita kesederhanaan dalam hal ini. Kerana iblis, kalau iblis suruh kita pergi sembah, dia buat mayat dia, orang tikam nombor ekor, kita tak sembah. Orang manusia tak sembah. Iblis, syaitan, dia memang pakar dalam hal itu. Nak tertipu dengan syaitan ni bukan kita. Allah setakat mufti, setakat Tok Laji, Tok Lebai, saya ingat mudah ya. Telah tertipu dengan syaitan. Siapa dia? Iblis apa? Tuan kita, tok kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu direct ke Adam. Faqulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah tahu, wahai Adam, dia ni aduwwun laka wa li zawjika, musuh engkau dan musuh isterimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua daripada syurga, nanti kamu susah. Allah abang beritahu ke Adam, inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Kamu tu dalam syurga aku dah sedia dah, takkan lapar, takkan tak ada pakaian. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Engkau di dalam syurga tu tak akan dahaga, tak akan kepanasan. Tapi syaitan tak mahabak. Ni tak usah percaya Allah kata tu. Mana boleh? Quran kata, fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan waswas. Syaitan telah mengwas-waskan dia. Sebab tu orang was-was, tuan, dia bukan was-was nak tikam judi, tak tikam judi. Syaitan was-was nak semayang. Allah. Tu was-was. Sebab tu ada kitab khas Ibn Jauzi tulis, celaan kepada orang yang was-was. Dia was-was. Nak semayang kalau dia susah hati, nak ambil wuduk dia susah hati. Alhamdulillah tak jadilah. Kalau kita tengok orang jadi macam tu, kita ini bukan agama, ini syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan was-was kepada Adam. Dia apa dia kata ke Adam? Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, wahai Adam, mau tak aku tunjuk satu pokok khuldi, pokok kekal, dan satu kekuasaan yang tak akan hilang. Adam, Tuhan janji dah, syurga ni okey dah. Dia duk cita-cita dia tu takut hilang.
Sebab tu manusia ni, kita macam pak kita Adam. Benda tu ada dalam diri kita. Sebab tu Allah kata lepas tu fa'akala, kedua-duanya makan. Manusia ni dia was-was. Kuliah yang lepas saya bagi tahu. Kat Masjid Alwi. Dunia ni punya singkat, punya sempit, tuan-tuan. Manusia berebut dunia ni, berebut dunia. Padahal patut syurga. Adam tak apalah, memang takdir dia untuk turun daripada syurga. Sebab tu apabila Allah ni dalam Quran kita baca, dia ulang cerita Adam ni banyak kali. Dalam Bible pun dia banyak cerita Adam. Sebab apa? Sebab dia nak beritahu kita semua ni akan jadi macam tu, macam pak kita, tertipu dengan syaitan. Tetapi pak kita tu dia selamat. Sebab apa? Dia taubat. Jadi seseorang yang tertipu dengan syaitan bukan perkara luar biasa, tapi perkara yang pelik apabila dia gagal untuk taubat, seperti mana bapa kita taubat. Dia gagal untuk balik kepada Allah, seperti mana bapa kita balik kepada Allah. Dunia sempit. Kalau tuan-tuan tengok orang, saya selalu cerita ni musim Covid ni orang sakit, kita pergi melawat orang sakit. Kenal ni, siapa dia? Ya, cucu dia tak apa nak ingat. Sakit. Tapi kalau orang salam bubuh RM100, dia pegang tu dia berasa. Tetamu balik, dia kata, duit orang bagi aku tadi tahu mana? Dalam tak boleh bangkit. Sebab tu kalau orang berebut jawatan, walaupun penghujung hayat dia, kita tak sahihan. Tabiat insan ajaib. Balik kepada isu yang saya nak sebut ni, ialah isu agama melarang ghulu. Sebab tu dalam negeri kita ni, kita tak mau ghulu. Mai ke, tuan-tuan tahulah, ada satu tokoh daripada luar yang mai ke Malaysia ni. Lepas tu orang duk sambut dia apa semua, duk ceramah-ceramah macam ni, diam, mata terbeliak. Pasal apa? Nabi mari dalam majlis dia. Dia yang nampak, orang lain tak nampak. Dia kata dia nampak lah. Macam tadilah kita tak tahu dia nampak syaitan ke, dia nampak siapa. Habislah anak murid ni bila mai Malaysia ke Indonesia, apa sajalah ayak dia, bekas dia, pakatlah. Jika tuan-tuan tengok, saya dulu di Syria, tempat syekh pijak tu pun pakat pergi ambil habis debu pijak. Kita bukan tak boleh anggap ada berkat orang soleh ni, tapi berpada-pada, mudah-mudahan salam dengan dia ada keberkatan, kesolehan dia. Kalau dia orang soleh, kita minta dia doa pada kita, mudah-mudahan dia orang soleh. Kita minta kata-kata yang baik daripada dia orang soleh. Tapi kita jangan lebih. Sebab Nabi SAW larang ni. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Nabi kata, iyyakum wal ghulu fa innama halakal ladzina min qablikum al ghulu fid din. Jaga-jaga kamu jangan melampau dalam agama, kerana binasa orang sebelum kamu kerana melampau dalam agama. Bukan saja orang yang tak main semayang binasa. Orang yang main ada semangat agama pun binasa, kata Nabi, jika melampau. Melampau dalam agama macam mana? Allah minta banyak tu ya. Dia buat lebih daripada hak Tuhan minta.
Kalau lebih tu lebih dalam bab yang Tuhan bagi, tak apa. Dia lebih. Sebab tu Nabi bila dengar ada orang nak solat malam tak mau tidur, nak puasa tak mau buka, Nabi larang dia. Nabi kata apa? Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling daripada sunnahku, dia bukan daripada pengikutku. Nabi tak kata, oh bagus, hampa ni semangat tinggi. Tak, sebab apa? Allah ini, seperti mana kata Al-Qarafi dalam Al-Furuq, Allah ni Maha Agung. Tabiat kalau manusia, raja saja, raja pembesar yang agung, kalau dia kata awak buat 5 perkara, kita tak apa, Tuan kata tu saya nak buat 7, boleh tahan kira pandai daripada aku no. Macam itulah. Sebab itu bila Allah kata dalam agama banyak tu, kita buat banyak tu lah. Bukan kata lagi banyak lagi bagus, tak. Bukan bagus tu pada banyak. Bagus itu pada mengikut kata apa yang dia beritahu. Macam kita nak sembahyang Isya sekali lah. Kalau kita sembahyang 7 rakaat, logiknya bagus lah. Apa 4, aku bagi 7. Pasal apa 7? Hampa fikir, Allah ni kan suka yang ganjil. 7 kan ganjil. Dia main buat kot tu. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia bagi 4. Sebab tu Allah mengingatkan kita, orang yang berjaya di akhirat itu ialah ahsanul amala, ahsanu amala, orang yang amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Ini kita kena luruskan dalam soal berurusan dengan orang. Tuan-tuan, perlis ni tak ada sangatlah, tapi saya sebut hal ni supaya semua dengarlah di negeri mana-mana pun. Kenapa kita tak boleh hulu dalam agama? Boleh nak cium tangan orang soleh, tak betul tak apa. Cuma saya tak mau lah. Sebab saya tak termasuk dari kalangan orang soleh tu. Kadang-kadang mufti menyombong orang nak cium tangan dia tak bagi. Tak, bukan. Saya tak termasuk lah orang soleh tu. Tapi kalau orang tu soleh betul, tak apa. Setakat cium tangan, cium dahi dia, sekadar tu. Menghormati kesolehan dia. Tapi jangan pi lebih-lebih. Dia kata benda tak betul dah dengan dalil agama ni. Hadis kata kau lain, dia kata kau lain. Tak boleh kata. Dia ada cara dia, mungkin dia nampak dalam mimpi ke apa. Sudah kita. Dan apabila manusia habis pekakas hujah dalil, habis dah dalil Quran dan Sunnah tak ada, orang tanya apa siapa syekh macam tu, saya sebenarnya ada mimpi. Kalau orang buat macam tu tuan-tuan, agama tak ada nilai lah. Dia cerita mimpi dia, kawan ni pula balas cerita mimpi dia. Macam sebahagian agama, pasal apa you pasang mau buat you punya tokong sini, semalam saya mimpi. Agama tak boleh begitu. Agama mentabik. Mimpi tanah orang tak boleh buat. Itu tanah orang. Agama ada kaedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Mukadimah secara ringkas, dan saya buka pada sesi soalan jika tuan-tuan ada soalan nak tanya. Ada soalan tak? Yang lain ada soalan? Berkenaan ruqyah, berkenaan dengan ru'yah, dia berkenaan dengan ruqyah. Dia ada dua, ru'yah tengok, seeing tengok, sighting, ru'yah. Ruqyah jampi, kan? Kadang-kadang orang tak apalah, saya berapa kali sebut, dia ingat kalau bunyi ain lebih tu jadi Arab. Tak, dia bukan Arab ni, ain pun ada, hamzah pun ada. Misalnya kita anak-anak qari'ah, bukan anak qari'ah,
Bukan di qari'ah kita dia nak bagi bunyi ain. Di qaryah kita. Qura, qaryah. Bukan qari'ah. Qari'ah ni qarak, ketuk ataupun undi. Kadang-kadang kawan pengurusi tu dia tak mengaji Arab kan. Hak musabaqah mana tempat hak, kalau hak yang international tu mungkin dia tak Arab. Qari dan qari'ah. Oh boy. Bukan qari dan qari'ah. Qari dan qari'ah. Qari'ah ketuk. Dia ingat bila bunyi Arab kalau bunyi ain kalau Arab. Dia tak mesti macam tu. Tak apalah, taklah saya kata dia salah, dia taklah saya kata dia buat dosa ke apa, tapi perbetul bahasa. Macam orang baru belajar Arab kan. Ana, anta. Dia tak ana. Cik. Dia ingat mata ada ana lah. Bahasa. Okey. Dia kata berkenaan dengan ruqyah, jampi apabila tersusuk besi. Bacaannya seperti apa ni? Sinna faina. Apa ni? Inna a'tainakal kautsar. Tiga. Oh dua. Okey, adakah menyalahi ruqyah Islam? Pertama, jampi. Jampi ni apa? Jampi ni kita baca dengan satu doa dan ungkapan harap Allah sembuh, dan dengan kita tiup kepada tempat yang sakit lah. Jampi ya? Tak kira kita tiup dengan syarat ke dengan apa, jampi. Ada perkataan jampi dalam agama, ada sunat. Apa hukum jampi? Majoriti para ulama pendapat jampi ini kalau betul caranya sunnah, dapat pahala. Yang ni kalau satu orang, saya nak bagi contoh mudah lah, anak kita, cucu kita ni dah ada orang tua ni, khayau malam-malam tak tahu nak buat apa, kita pun mai baca ayat kursi, kemudian kita tiup kat cucu kita. Apa hukum dia? Sunnah. Sebab Nabi SAW jampi. Dah kan ada dalam Muslim, dalam apa, ada diletakkan oleh An-Nawawi dan selainnya, kitabur ruqa, kitab berhubung dengan jampi. Dalam Sahih Bukhari pun ada kitab berhubung dengan jampi, bab berhubung dengan jampi. Nabi jampi. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min kulli nafsin aw 'ain hasid. Bismillahi arqik wallahu yashfik. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku menjampi engkau. Wallahu yashfika, Allah yang menyembuhkan engkau. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku menjampi engkau, Allah yang menyembuhkan. Min kulli da'in yu'zika, daripada semua benda yang menyakitkan engkau. Nabi jampi. Ruqa, Nabi jampi. Jibril ajar. Sebab itu Nabi kata, Nabi suruh jampi. Nabi kata, man istata'a yanfa akhahu falyanfa. Siapa yang mampu untuk jampi pada saudaranya, yakni memanfaatkan saudaranya, yakni dengan jampi yang ni, dia boleh buat, dia boleh jampi. Al-Imam Ibn Qayyim sebut, dia jampi orang dan berpuluh penyakit, begitu dalam satu tempoh yang lama, hanya dengan membaca Fatihatul Kitab. Kerana ada orang dia jampi sembuh, ada orang bukan dia tak berapa nak jadi, kurang mustajab dia. Okey, saya nak stabilkan dulu, iaitu kalau jampi itu, dengan jampi itu ada tak? Ada. Jampi apa? Jampi sakit lah. Nak jampi orang tak sembahyang, yang ni tak ada. Tak, ni kena dakwah kat dia.
Ustaz, suami saya tak sembahyang, boleh tak jampi sikit? Dia tak boleh. Kalau yang tu boleh, Nabi tak dakwah apa, Nabi pakai jampi, habis orang Quraisy tu. Malam-malam Nabi baca ayat, Nabi jampi dalam telaga Zam-Zam, pagi-pagi Abu Jahal dengan the gang semua minum, terus jadi baik. Dia tak boleh. Kalau ada orang kata ustaz ni dia jampi jadi baik, bohong. Kalau sungguh kerajaan boleh bayar, adalah berapa puluh juta pun, tangkap mak motor dengan mak ketum ni, suruh beratak, suruh minum air jampi. Lepas minum senyap. Pasal apa? Astaghfirullahalazim. Aku ingat tak mau buat dah. Kalau manusia semudah itu boleh diubah, selesai. Tak perlu dah Quran mai, dakwah apa, pakai dengan jampi dengan ayat tu. Tapi Nabi jampi apa? Nabi jampi sakit. Aisyah cerita, Nabi sakit, Nabi jampi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadir. Bismillah, bismillah, bismillah. Aku berlindung dengan kudrat Allah daripada apa yang aku, kesakitan yang aku dapati dan aku bimbangi. Dia ulangi sampai 7 kali. Luka turbatun ardina biriqati ba'duna yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Tanah kita, dia pegang tanah, dia letak tempat luka, kemudian dia jampi. Semua ulama khilaf tanah tu kerana tanah Madinah ke ataupun semua tanah. Tapi nak ceritanya jampi tu boleh, cuma dia syarat. Pertama, orang yang jampi tu mestilah dia jampi pertama dia jampi dengan nama Allah, kalimat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Ini sunnah. Cuma bila dia jampi Quran, dia hendaklah jampi dengan menyempurnakan ayat tu supaya jangan bagi cacat. Fahum la yarji'un, setengah orang buat fahum la digantung di rumah dia. Itu dia mengubah ayat Tuhan. Kerana orang dulu-dulu dia tak tahu bahasa Arab. Dia kata kalau anjing mai sebut alam tara kaifa fa'ala rabb, tutup mulut. Kalau kata buka, anjing tu buka mulut. Dia ingat ni bahasa Melayu ke rabb buka tu. Dah dengar? Yang tu dia main-main dengan ayat Quran. Kalau orang nak baca apa-apa, dia baca. Dan ayat-ayat Quran yang dibaca, dia biasanya dia related, dia ada kaitan dengan jampi yang sakit tu. Sebab tu Nabi sebut Fatihah itu sebagai syifa, penyembuh. Apabila ada sahabat yang pergi dan membaca Fatihah kepada orang yang dipagut binatang, disengat binatang, dan bagi kemudian dapat habuan, dapat upah, balik mai jumpa Nabi endorse tentang apa yang mereka ambil itu. Nabi benarkan, bahkan Nabi minta sedikit sebagai tanda untuk menunjukkan halal. Nabi riwayat Bukhari. Kalau boleh tak jampi bukan ayat Quran, tapi kataan Melayu biasa, tapi tak syirik, boleh. Kalau syirik tak boleh. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata i'ridu alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Kamu bentangkan kepada aku jampi kamu, tak mengapa dengan jampi selagi mana tidak ada padanya syirik. Kalau lah orang jampi dengan berkat nama Allah maka semua, dia cakap bahasa Melayu semua, bukan ayat Quran, tapi dia semua minta kat Allah. Boleh tak? Boleh. Tapi kita tak jampi dengan benda yang kita tak tahu. Lama. Berapa lama? Bunyi. Tapi kita tak jampi dengan benda yang kita tak tahu. Yang insing mata kaji ke apa kita tak tahu, tak boleh. Duk jampi, kita kena sebut benda yang kita tahu. Boleh ke?
dan tidak memuja benda lain. Hai besi, maha besi, mari, jangan panggil benda lain, kena panggil Allah, tak apa. Walaupun bukan bukan ayat Quran, bukan sunnah Nabi, bukan daripada hadis, bahasa Melayu boleh. Tapi jampi dengan tujuan kesembuhan lah. Orang Melayu macam-macam jampi dulu. Semua fu kiri, fu kanan, kan? Orang jampi apa? Jampi nak bagi orang berkenan. Itu apa? Mak andam. Tak boleh merepek lah kan, tapi itu lah. Pinang siwamin bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pemanis, semut mengirin di bibir mulutku, bulan purnama di mukaku. Hai mari engkau melihat mukaku seperti Nabi Allah Yusuf dan mendengar suaraku seperti Nabi Allah Daud dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan hafal pula. Saya cerita saya. Lepas tu tiuplah di tangan, sapulah di muka, pilah pergi mengorat nak darah orang, tak betul lah. Kalau jampi itu kita tahu maknanya, seruannya pada Allah walaupun bukan dibolehkan. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ini ya soalan. Ada lagi soalan satu sebelum azan? Ikut PKP ni tak 30 minit. Ada soalan tu? Habis ya? Satu soalan tu ya? Okey, insyaAllah kalau pasal kita ya. Tak dengar? Ya. 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 Kita bahas panjang, boleh tengok dalam fatwa kita tentang ASB. Dia ada kena faham dalam konteks perkara itu terlebih dahulu. Oleh kerana kita lihat keadaan tujuan ASB itu asalnya kerajaan ingin membantu orang bumi putera lah dalam bahasanya, tapi secara umumnya majoriti bumi putera ni Muslim lah, orang Islam lah, supaya mereka boleh melabur. Ini cerita zaman dulu lagi lah. Kerana orang kita ni dia mungkin ada duit tapi dia nak meniaga tak pandai, seolah kerajaan tolong usaha kat dia lah, bagi satu tempat, dia letak duit situ, dia boleh meniaga. Jadi kawan ni Mak Minah boboh RM100, Pak Mat boboh RM200. Lama-lama duit orang Islam tu jadi satu dana yang besar. Daripada dana yang besar itu, kerajaan dengan bantuan kerajaan, maka dia run duit tu, membolehkan dapat hasil balik. Dalam negara ni orang bukan Islam pun ada. Mereka ada perbadanan, mereka ada syarikat-syarikat yang besar dan mereka ada harta yang besar. Kerana dia adalah latar mereka yang pandai dalam bisnes dan seumpama. Orang kita tak ada dana yang besar. Melainkan setelah tu kerajaan buat ada Perbadanan Nasional Berhad dan kemudian macam-macam. Ini semua usaha yang dibuat pada peringkat itu. Usaha ni dia macam satu usaha yang bagus lah. Kalau orang Islam tak sertai, orang Islam tak dapat kukuhkan ekonomi mereka. Tapi bila sertai, dia jadi masalah juga kerana ada persen yang tak halal.
Nak cerita mudah lah, saya tak mau terlalu ni. Dalam nak imbang, jika kita ni masuk benda tu dengan tujuan nak membolehkan orang Islam kuat ekonomi dia. Dalam masa yang sama kita sedar persen tu kita dah dituntut pada pihak kerajaan, pengurusan supaya kecilkan. Dia tak apa banyak, kecil lah. Kita boleh tanya lah setiap masa kita keluar fatwa tu, saya ingat tak, lebih kurang 15% begitu. Dah mungkin tak tahu, tahun-tahun kena tengok. Dalam nak imbang dua tu, persen tu pun kerajaan yang akan bagi. Dalam nak imbang benda tu, yang kena kita dia ada bersifat pelaburan. Kalau kerajaan bagi terus itu dia cerita lain, tapi ada bersifat pelaburan. Dia bagi atas kadar wang yang kita labur. Artinya ada sumbangan kita itu, maka kita tak bolehlah gunakan persen yang salah tu. Kita nak kena buat cleansing, kita nak kena bersihkan wang tu. Cara dia macam mana? Jadi macam kita sebut situ, artinya kalau dia tahu persen tu 15% umpamanya, dia dapat balik kata RM100, mudah dah, ataupun RM1000, 15, dia buat keluar lah 15%, 150. Had lain dia guna 150 tu dia pergi letak di tempat-tempat yang dia tidak mempunyai kepentingan dengan benda tu. Dia nak pergi bagi kat rumah anak yatim boleh, dia nak bagi orang buat tangga pun boleh, nak bagi orang miskin makan pun boleh, semua boleh. Bukan dia pergi buat jalan nak masuk rumah dia, itu tak boleh. Lepas tu yang tu dia balik kepentingan pada diri dia. Walaupun dalam masa yang sama kita menggesa pihak kerajaan khususnya dalam hal itu supaya menghilangkan kadar yang syubhah atau kadar yang salah itu, yang membabitkan beberapa institusi. Masa tu ada isu Maybank dan seumpamanya yang membabitkan institusi riba dan selainnya. Kalau kerajaan cara umumnya kata hal bersih, dia kata dia habaq kat kita, dan panel tu kata bersih, kita anggap bersih. Tak payahlah kita nak pergi buat satu penyelidikan khas biduk. Tak, kita di atas dia ulul amri bagi tahu, kita terima. Dan yang bertanggungjawab tu panel tu, syariah tu, dia bertanggungjawab di atas hal itu. Jadi pergi bagi tak apa, orang miskin makan kat siapa, jangan kita makan sekali ya, yang tu ya. Habis ya, tak ada soalan. Terima kasih banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati saya jadikan ni sebagai satu permulaan lah. Saya tahu musim PKP ni kita pun terpaksa duduk jarak-jarak ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih banyak semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.